Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini live saya lewat sikit sebab saya baru habis kelas dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi hari ini saya ingin berkongsi tajuk berkaitan tak paksa tak jadi. Sesuatu perkara yang kita nak buat, kalau kita tak paksa, dia tak akan jadi. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan atas dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i pengarang buku Wang Emas. Buku Wang Emas, Bertahan Ketika Gawat. Jadi saya merupakan anak didik, anak mentor daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dan sekejap tadi baru saya habis kelas bersama-sama dengan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, hari ini saya ingin berkongsi tajuk berkaitan tak paksa maka tak jadi. Jadi tuan-tuan, apa-apa sekalipun yang kita nak buat atas dunia ni, perkara yang bukan rutin harian kita, bukan kebiasaan kita, first sekali kita kena paksa diri kita. Apa-apa sekalipun kita kena paksa diri kita. Nah, seperti apa dalam kalau kita nak buat amalan, kalau kita belajar bisnes ataupun kita buat apa-apa, maka biasanya guru-guru bisnes akan bagi tahu apa, kena jaga, kena buat sedekah, kena bersedekah. Jadi kita ni jenis orang yang jarang-jarang bersedekah, maka kita kena paksa diri kita. Ada setengah guru-guru ataupun mentor-mentor bisnes ni, dia bagi tahu apa, kena buat sedekah subuh. Jadi setiap hari kena sedekah walaupun RM1 setiap hari. Sedekah RM1 setiap hari, sedekah RM1 setiap hari, sedekah RM1 setiap hari, supaya dia jadi kebiasaan. Apabila dah jadi kebiasaan, maka orang tak suruh pun dia akan buat benda tu. Sebab apa? Dia dah paksakan diri dia untuk buat benda yang tadi. Sehingga apa? Sehingga jadi kebiasaan. Nah, lama mana kena paksa? Kena paksa selama 40 hari. 40 hari kita buat rutin harian yang sama, insya-Allah hari ke-41 dia akan jadi rutin, jadi ruh, jadi darah daging kita dah. Begitu juga untuk kita nak buat solat duha. Nah, untuk kita buat bisnes ni apa? Dia kata kena jaga solat duha. Jadi solat duha ni perkara yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menarik memudahkan urusan rezeki kita, maka solat duha paling kurang buat dua rakaat. Nah, solat duha paling kurang 2 rakaat. Dah bila kita dah biasa 2 rakaat setiap hari. Hari pertama 2 rakaat, hari kedua 2 rakaat, hari ketiga 2 rakaat. Dah biasa. 10 hari dah kita solat 2 rakaat solat duha, insya-Allah seterusnya kita akan update lagi. Kita upgrade lagi daripada 2 rakaat kita solat 4 rakaat. Bila kita buat duha 4 rakaat, maka bertambah lagi kita akan jadi ringan. Sebab apa? Kita dah mula daripada 2 rakaat, maka kita tambah, kita rasa yang 2 rakaat ni dah biasa bagi kita, maka kita akan tambah lagi jadi 4 rakaat. Kita istiqamah konsisten dengan 4 rakaat, kita rasa 4 rakaat ni ringan, baru kita buat jadi 6 rakaat. Jadi begitulah seterusnya. Untuk amalan-amalan agama pun sangat-sangat digalakkan untuk kita paksa. Kena paksa diri kita, buang kemalasan kita tu, kita paksa diri kita untuk buat amalan tadi, maka apabila dah jadi rutin harian kita, dah jadi darah daging kita, maka senang untuk kita buat amalan-amalan tadi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitu juga dengan simpanan. Kita kena paksa diri kita baru jadi. Selagi mana kita tak paksa diri kita untuk buat simpanan, selagi itulah kita bekerja setahun, 2 tahun kerja, 3 tahun kerja, 4 tahun kerja, malah 10 tahun kerja pun, kita tak akan ada simpanan sampai bila-bila. Sampai bila-bila kita tak akan ada simpanan apabila kita tidak paksa diri kita untuk menyimpan. Nah, tuan-tuan, menurut kajian yang telah dibuat, 75% rakyat Malaysia ni tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Tidak ada simpanan walaupun RM1,000, 75%. Bayangkan daripada 100 rakyat Malaysia ni, 75 orang yang dah kerja lama 10 tahun, 20 tahun ataupun yang baru kerja, tidak ada simpanan walaupun RM1,000. Hanya 25 orang sahaja ada simpanan RM1,000. Jadi tuan-tuan, simpanan ni, kita nak buat simpanan, kena paksa diri kita. Kena paksa diri. Nak dapat gaji, paksa diri. Asingkan dulu 10% untuk bahagian simpanan kita. Dapat lagi gaji, asing lagi 10% untuk kita simpan. Dapat gaji lagi, kita asing duit kita 10% untuk buat simpanan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, asas membina kekayaan adalah menyimpan. Asas membina kekayaan ialah dengan menyimpan. Bukan banyak mana gaji kita.
Ada orang kata dia akan letak syarat, aku nak mula menyimpan apabila gaji aku banyak. Tuan-tuan, orang yang ada gaji, kita kata okey sekarang aku gaji 3,000, aku nanti gaji 5,000 baru aku nak menyimpan. Cuba tuan-tuan tanya orang yang ada gaji 5,000. Kalau dia tak paksa diri, dia pun tak menyimpan, dia pun letak syarat juga. Nanti aku gaji 10,000 baru aku nak menyimpan. Ya, dia letak syarat gaji 10,000 pun nak menyimpan. Tapi kalau kita cari orang yang dah ada gaji 10,000, kita kenapa tak menyimpan? Dia kata aku ni 10,000 pun cukup-cukup makan je, untuk bayar rumah, untuk bagi anak, untuk bayar kereta, untuk bagi isteri, untuk bagi mak ayah, cukup-cukup je. Aku nak mula menyimpan apabila aku ada 15,000. Nah, jadi kalau kita jumpa lagi orang yang gaji 15,000 pun, dia kata 15,000 pun tak cukup. Macam mana aku nak menyimpan dengan 15,000 yang aku ada? Yang ni nak bayar kereta pertama lagi, kereta kedua lagi, rumah pertama lagi, rumah kedua lagi, anak-anak lagi, isteri lagi, mak ayah lagi, kawan-kawan lagi. Jadi dia sentiasa bagi alasan. Sebab apa? Dia tak paksa diri. Tuan-tuan, nak menyimpan bukan persoalan gaji. Nak menyimpan bukan persoalan gaji banyak ataupun gaji sikit. Nak menyimpan ni ialah pertama sekali kita perlu paksa diri kita untuk memulakan simpanan. Kena paksa diri kita untuk memulakan simpanan. Berapa banyak? Paling kurang 10%. 10% daripada gaji kita peruntukkan untuk menyimpan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita berbelanja, guna duit-duit kita tu, pertama sekali kita simpan dulu. Simpan dulu, belanja kemudian. Berapa banyak? 10% daripada gaji. Tuan-tuan, orang yang ada yang dapat gaji 2,000, maka dia perlu simpan 200. Orang yang gaji dia 3,000, dia perlu simpan 300. Orang yang gaji dia 4,000, dia kena simpan 400. Orang yang gaji dia 5,000, perlu simpan 500. Ni seminimum mungkin. Ni yang paling minimum sekali ialah 10% daripada gaji. Tetapi untuk orang-orang yang masih bujang, tidak ada isteri, tidak ada tanggungan, sebaik-baiknya simpan 30% daripada gaji. Simpan 30% daripada gaji. Kalau gaji dia 2,000, dia perlu simpan 600. Kalau gaji 3,000, simpan 900. Kalau gaji 4,000, simpan 1,200. Kalau gaji dia 5,000, simpan 1,500. 30% daripada gaji. Tapi kalau mampu lagi, sebaik-baiknya ialah separuh daripada gaji. Separuh daripada gaji untuk kita simpan. Untuk anak-anak muda yang masih baru habis belajar dan dapat kerja dah, maka simpan separuh daripada gaji. Sebab apa? Dia tidak ada komitmen. Kereta belum ada lagi. Sebab apa? Naik motor sahaja. Rumah pun tak ada lagi. Hanya sewa bilik sahaja. Jadi orang-orang macam ni boleh kita simpan separuh daripada gaji. Gaji 2,000, 1,000 simpan, 1,000 guna. Gaji 3,000, 1,500 simpan, 1,500 guna. Gaji 4,000, 2,000 simpan, 2,000 guna. Separuh daripada gaji untuk orang-orang yang masih bujang, yang tidak ada apa-apa komitmen. Tuan-tuan, menyimpan ni kita paksa diri kita, dan yang terbaik sekali kita simpan di dalam bentuk emas. Yang terbaik sekali kita simpan dalam bentuk emas. Kalau kita dah ada dana kecemasan kita, jika kita dah ada dana kecemasan, maka kita perlu teruskan simpanan kita di dalam bentuk emas pula. Sebab apa? Nak memulakan simpanan emas ni, sebaik-baiknya kita dah ada dana kecemasan kita sendiri. Dah ada dana kecemasan ni sebanyak mana? Sebanyak 3 bulan gaji untuk penjawat awam, 6 bulan gaji bagi penjawat swasta, dan 1 tahun gaji ataupun 12 bulan kepada peniaga-peniaga. Selepas kita ada dana kecemasan, segala duit-duit yang tuan ada, tukar kepada bentuk emas. Konsep untuk berjaya dalam menyimpan emas ialah asalkan duit jadi emas. Jadi tuan-tuan boleh menyimpan dengan banyak mana. Kalau tuan-tuan ada bajet yang besar, boleh mula dengan besar dulu. Ataupun tuan-tuan boleh mula dengan 1 dinar. Ni 1 dinar. Mulakan dengan 1 dinar. 1 dinar public gold beserta sertifikat dia. Ni 1 dinar ni. Dia ada dibagi tahu apa, berat dia 4.25 gram. 4.25 gram dan ketulinan 999.9. Kalau tak mampu bermula dengan 1 dinar, tuan-tuan boleh memulakan simpanan dengan 1 gram emas. Boleh mula dengan 1 gram. Boleh mula dengan 1 gram. Jika 1 gram pun tak mampu, boleh mula dengan RM100 sahaja. Jadi alhamdulillah bersama Public Gold ni, kita boleh mula menyimpan walaupun dengan RM100. Jadi paksa diri.
Memang untuk permulaan ni sangat-sangat susah untuk kita bermula. Tapi insya-Allah apabila tuan-tuan dah memulakan simpanan pertama, maka mudah untuk tuan-tuan buat simpanan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sehingga berkali-kali tuan-tuan akan menyimpan dalam masa 1 bulan. Dan sebab apa? Menyimpan emas ni akan rasa ketagih. Nak simpan lagi, nak simpan lagi, nak simpan lagi. First ada 1 gram. Ada 1 gram, tuan-tuan akan ada 1 dinar. Daripada 1 dinar ada berdinar-dinar. Jadi makin bertambah setiap masa, emas tuan-tuan, gram tuan-tuan akan bertambah setiap masa. Sebab apa? Apabila kita dah memulakan simpanan emas ni, dia akan menjadikan kita ketagih. Nak simpan lagi, nak simpan lagi, nak simpan lagi. Tuan-tuan, asas membina kekayaan ialah menyimpan. Simpan 10% daripada gaji sebelum kita berbelanja. Jadi tuan-tuan, inilah konsep yang telah diajar oleh kebanyakan mentor-mentor keuangan. Simpan dulu, belanja kemudian. Paksa diri untuk menyimpan, insya-Allah baru akan jadi. Apa-apa perkara sekalipun, benda yang kita tak biasa, maka kita perlu paksa diri kita untuk buat perkara tadi sehingga dia jadi rutin harian kita. Begitu juga kita paksa dulu. Kalau orang yang masih baru dalam menyimpan emas ni, boleh mula dengan RM100 dulu. Bila simpan lagi 100, simpan lagi 100 selama 6 bulan. Simpan RM100 selama 6 bulan supaya kita dapat konsisten. 6 bulan seterusnya simpan 1 gram. 6 bulan seterusnya simpan 1 gram. Jadi dalam masa 1 tahun, 6 bulan 100, 100, 100, 6 bulan seterusnya simpan 1 gram, 1 gram, 1 gram. Untuk tahun kedua, boleh memulakan dengan simpanan 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Nah, yang penting tuan-tuan keep konsisten, dapat gaji simpan terus. Dapat gaji simpan terus. Orang yang buat macam ni, insya-Allah dalam masa 3 tahun ataupun 5 tahun ke hadapan, dia sangat-sangat gembira, sangat-sangat seronok dengan simpanan yang dibuat pada masa sekarang ini. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Tuan-tuan yang masih belum menyimpan emas bersama Public Gold, boleh hubungi mana-mana dealer Public Gold. Yang penting tuan-tuan ada emas bersama Public Gold, tuan-tuan memulakan simpanan emas bersama Public Gold, ataupun emas dengan syarikat-syarikat lain. Tapi mengikut pelajaran saya ataupun kelas-kelas yang saya hadir, emas yang terbaik waktu sekarang ialah emas bersama syarikat Public Gold. Jadi tuan-tuan yang masih belum memulakan simpanan emas, boleh kontak mana-mana dealer Public Gold. Tak nak jumpa saya pun tak apa. Nah, jadi tuan-tuan boleh kontak dengan mana-mana dealer Public Gold. Tapi jika tuan-tuan nak saya bimbing tuan-tuan, saya akan bimbing tuan-tuan A sampai Z. Saya akan ajar tuan-tuan, saya akan sediakan group support untuk tuan-tuan. Saya akan bagi video, bagi poster, bagi buku. Semua bimbingan tuan-tuan nak daripada saya akan bantu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya target untuk diri saya ni, saya nak ada 300 penyimpan emas bersama saya sehingga 31 Oktober 2021 ni. Nah, dalam masa 2 bulan setengah lagi, saya nak ada 300 penyimpan emas. Sekarang saya dah ada 103 orang. Saya nak lagi 197 orang penyimpan emas bersama-sama saya. InsyaAllah saya akan bimbing tuan-tuan berserta dengan ilmu, dan tuan-tuan boleh tanya saya bila-bila masa sahaja 24 jam. Dan saya merupakan salah seorang daripada anak didik Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi apa-apa sahaja pun saya akan ambil ilmu daripada dia dan saya akan sampai juga kepada tuan-tuan. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah perkongsian saya ini akan diteruskan sehingga hari yang ke-40. Hari ini merupakan hari yang ke-13 perkongsian saya. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang like, share dan juga komen live saya pada malam ini. Moga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan, berjaya dunia akhirat serta ditunaikan segala hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.